jadi mereka yang menghantar messenger yang ustazah sayu hati, ustazah bantu saya nak ke syurga. Ustazah saya pun bercita-cita nak masuk syurga. Saya cemburu dengan wanita itu, saya nak jadi macam dia. Tapi minta maaf sebut muslimat dirahmati Allah. Macam mana nak menyebut syurga itu, nak dijadikan kenyataan, silakan berangan sampai mati kalau, minta maaf sebut, yang menulis hantar mesej ni bila kita tengok profile picture-nya, aurat pun tak tutup lagi. Rambut masih merah, skirt masih atas lutut muslimat. Jadi hati saya kata, Tuhan, orang macam ni pun bercita-cita ke syurga. Alhamdulillah, mari sama-sama kita mulakan dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Alhamdulillah. Syukur yang setinggi-tingginya pada Allah Subhanahu Wa Taala, izin limpah kurnianya dapat kita bersama-sama di rumah Allah yang cukup indah. Inilah dia Masjid Al-Falah. Okay? Mohon ampun maaf sedikit lewat masuk ke dalam dewan walaupun sampai awal. Sebab sampai 10 minit awal tu nak cari Mr. Tan dia kat mana kat sini. Kan? Rupanya Masya Allah saya masuk, minta maaf ya cerita ni sebab saya kagum bersihnya, cantiknya Masya Allah. Jadi lambat sikit keluar, Jaja kata ustazah sakit perut, kedak lah. Ustazah ambil gambar dalam tandas. Ni terus terang je muslimat, sebab saya akan menulis Masya Allah jadikanlah contoh. Kan, jadikanlah contoh. Kerana apa? Rumah Allah ini sepatutnya kita ikut sunnah Nabi SAW, an-nazafah minal iman. Sesungguhnya kebersihan itu separuh daripada iman. Yang patut kita jadikan contoh, kita sebar luaskan. Nanti mereka nak tahu rahsia macam mana, bayar siap berapa, tu mereka hubungi sendirilah. Tapi nanti insya-Allah mereka akan tanya, ni masjid mana ni ustazah, masjid mana. Semoga pahalanya juga mengalir kepada anda yang menghadirkan diri ke rumah Allah, Masya Allah, yang menjaga kebersihan. Masuk pula ke tangga bilik kuliah ni, kasut dah disusun atur elok. Subhanallah. Saya yakin ambil gambar juga tu. Tanya Jajah. Ambil gambar. Tu kadang-kadang orang kata semua benda nak cerita kat Facebook. Tapi saya 20 tahun muslimat dirahmati Allah, perkara macam ini, kadang-kadang orang PM tepi tu, saya tak terfikir benda macam ni kalau ustazah tak kongsi. Saya nak bawa ke tempat saya. Orang Al-Falah marah ke kalau benda baik ni orang lain tiru? Itulah benda yang kita nak cerita. Tapi kalau benda mengaibkan, benda yang tak sepatutnya orang lain tiru, kenapa kita nak kongsi muslimat? Walaupun luahan rasa kita marah ke orang, main sindir-sindir dalam Facebook tu tak perlu. Benda yang sepatutnya orang tiru, Masya Allah, saya tukang tulis, tukang sampaikan. Tapi bila orang tiru, tanya kepada pengurusan Masjid Al-Falah, contoh, tanpa kita sedar, kita sedang guling-guling baca WhatsApp dekat rumah kita. Masya Allah, Allah Subhanahu Wa Taala beri pahala yang mengalir kepada kita tanpa kita sedar. Maka buatlah apa saja kepribadian kita, akhlak kita yang boleh dicontohi oleh orang lain. Dan saya sebut di depan tadi, kalau tak ada yang susun, muslimat dirahmati Allah, semua orang masuk pakai sepah-sepahkan kasut saja. Tapi sebab ada seorang
yang cuba susun atur bagi cantik, ustazah datang pun malu nak sepahkan kasut. Faham ya? Jadi bila seorang yang mulakan, muslimat dirahmati Allah, kita kata, ya Allah, ni kalau kasut kita saja yang tak susun, mula-mulanya malu pada orang, malu pada AJK. Jadi ada pula yang menempelak, apa guna kalau kita malu pada makhluk, pada manusia tak dapat pahala sungguh. Tapi amalan ni paksa dulu, malu kerana orang dulu, tak mengapa, minta pada Allah panjangkan usia, dalam panjang usia ni Allah beri keberkatan. Maka keberkatan sebelum mati paling kurang dapat sehari pun kita dalam amalan yang Allah terima, maka itulah dia amalan yang ikhlas. Tidak lagi amalan itu untuk makhluk, tetapi amalan itu kalau aku tak buat macam ni aku malu dengan Allah. Poin titik akhir dia kita akan berjumpa dengan kita buat ni betul-betul lillah. Faham muslimat? Masya Allah. Tanyalah AJK masjid. Siapa sahajalah. Kenapa datang masjid ni? Sebab apa? Sebab mereka dulunya mungkin sebab aku kan AJK, kalau tak buat nanti kena marah. Contoh. Tapi lama kelamaan muslimat dirahmati Allah, dia dah jadi kebiasaan. Itu yang kita dapat istiqamah tu. Tak peduli pengerusi masjid puji ke tidak, AJK bagi siapa yang paling rajin hujung tahun ni dapat anugerah cuti ke Tasik Kenyir percuma, contoh kan. Tak payah tengok yang tu dah, yang penting dia buat. Allah tahu, Allah nilai. Subhanallah. Semua agama ni bermula dengan cara yang begitu. Nabi SAW tarbiyah dengan ilmu, dengan amal. Akhirnya nak mati dalam qalbun salim, hati yang sudah istiqamah. Sebab tu anak-anak kita pun kita bunga-bungakan, gula-gulakan macam tu kan. Akhirnya kalau Allah tak panjangkan usia kita, dia buat bukan lagi kerana mak. Dulu arwah mak selalu pesan. Dan dia akan rasa nikmatnya bila menyambung kebaikan almarhumah ibu ayah dia. Sebab dia bukan lagi buat untuk mak ayahnya, tapi untuk mendapat redha Allah. Subhanallah. Okay? Jadi itulah syukurnya panjang. Macam itulah kalau dengan Ustazah Zai. Kemudian muslimat, salawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita beramai-ramai, bukan tak ada kerja penting dekat rumah, baik yang muslimin, baik yang muslimat, ada urusan, tapi kita atur elok. Sebab apa? Sebab berada dalam Raudatul Jannah adalah kecintaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga seperti yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang sedang berada di majlis ilmu, seluruh hidupan yang berada di dalam laut itu sedang minta ampun untuk kamu, wahai pencinta ilmu. Kita kata siapa yang mintakan ampun? Beremang bulu roma ni muslimat. Ikan jos besar sangat tu. Ada yang kecil-kecil yang kita tak tergambar pun, itu juga hidupan laut. Yang bila makhluk hidup pasti akan mati. Sementara mereka hidup, muslimat dirahmati Allah, mereka juga memohonkan ampun untuk orang yang berada dalam majlis ilmu. Masya Allah. Jadi bila langkah kita tadi, pusingan tayar kereta tadi semata-mata nak ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang Nabi sebut pada para sahabat, siapa yang nak agihan rampasan perang, malam ni mai pergi masjid. Contoh bahasa macam tu, muslimat dirahmati Allah. Kita nak sebutkan sahabat berlumba-lumba di kalangan mereka ni datang tanya, ya Rasulullah, mana agihan rampasan perang yang kau janjikan? Ketahuilah bahawa tausiah, yakni ilmu yang akan dikongsikan sekejap lagi ni, nilainya jauh lebih mulia, lebih tinggi daripada harta yang kita gambarkan. Jadi maksud muslimat, adakah Nabi menipu? Tak. Kita nak bercakap, muslimat dirahmati Allah, nak beri faham harta. Kalau makin banyak, muslimat dirahmati Allah, kita letakkan di hati, payah. Sebab apa? Kita tidak letakkan di tangan untuk dibelanjakan. Maka ilmu, dia akan jaga kita. Dia akan jaga kita muslimat. Saya menilai Masya Allah dalam PKP ini ramai orang kena buang kerja. Ramai. Tapi saya nampak orang yang berilmu, muslimat, dia tidak resah. Kerana apa? Pejabat tutup, tak boleh bekerja. Ada je kerja online. Ada je tulis buku. Ada je benda baik-baik yang dia boleh manfaatkan. Patutlah harta yang disimpan, kita tak usaha benda baru, dalam PKP akhirnya boleh habis. Duit simpanan saya pun habis, Ustazah. Tapi ilmu, lagi PKP, lagi kita banyak masa nak berkongsi, biarlah walaupun tak ada bayaran apa pun. Saya nak tulis, saya nak kongsi, muslimat dirahmati Allah. Rupanya kebaikan-kebaikan tu datang dalam bentuk doa.
Alhamdulillah cukup je. Atas meja ada je makanan. Masya Allah muslimat. Sebab itu kejarlah ilmu. Betul lah daripada buayan sampai ke liang lahat. Kita pakat belum masuk belaka liang lahat kan. Cuma kita ni bergelar calon penghuni liang lahat. Marah ke muslimat? Kan, takut marah orang kata gitu. Tapi memang calon yang bakal masuk ke liang lahat. Jadi selagi belum sampai ke dalam liang lahat itu, siapa yang wajib menuntut ilmu kita? Talabul ilm faridah. Menuntut ilmu itu wajib ke atas seluruh lelaki wajib, perempuan wajib. Jadi ilmu apa? Cuba tanya setiap umur. Ada yang 20-an, 30-an, hatta ada yang 70-an. Kalau masuk kelas matematik, dia tanya dulu ni level mana ni? Muslimat kan. Tapi kalau masuk kelas agama, ada orang tunggu tak kat depan. Tak boleh ni untuk orang umur 70 saja. Yang dah dekat nak mati. Tak ada macam tu. Sebab buktinya muslimat orang 20-an hidup sehat, pergi pejabat, di tempat duduknya pun boleh mati. Jadi kita semua on the way untuk mati. Ingatlah zikrul maut. Ingat mati, kita akan dapat membunuh hubbud dunia, cinta kepada dunia. Okay, habis. Yang ketiga, terima kasih pengerusi majlis. Tu dia mukadimah dia. Kak Wah yang sentiasa ceria, terima kasih. Tapi kurang enak lah bila disebut. Dipersilakan ustazah. Macam nak dapat anugerah apa je kan. Jadi muslimat dirahmati Allah, kita sebutkan hari ini, saya diberi tanggungjawab insya-Allah untuk membedah buku. Tu syok jadi ustazah ni. Jadi bedah pun boleh jugalah. Untuk apa? Membedah buku Angan-angan ke Firdausi. Tapi pengalaman yang dengar online dalam grup Demi Ummah Kerana Allah, muslimat dirahmati Allah, bila dia tengok ni, ustazah ni dah berapa kali dah angan-angan ke Firdausi. Tapi mereka sendiri bagi komen, setiap pertemuan itu takkan sama yang Allah izinkan keluar di lisan. Subhanallah. Sebab muslimat dirahmati Allah, kalau kita nak bahas satu-satu, 1 jam setengah tak cukup. Jadi insya-Allah itulah antara yang kami plan untuk akan datang ni. Kalau hubungan rapat dengan Allah, 1 jam yang pertama. Kalau bab ibu bapa saja, 1 jam yang kedua. Macam itulah kita buat ala-ala daurah macam tu muslimat insya-Allah. Tapi hari ni kita buka isi kandungan saja. Cuba buka yang ada buku ni. Buka ruang isi kandungan. Bagi yang belum tahu kenapa Allah Subhanahu Wa Taala beri kepada Ustazah Muzayyanah, Ustazah Zai peluang untuk menulis angan-angan ke Firdausi, isi kandungan sayang. Depan sekali. Tu dia Kak. Baik, muslimat dirahmati Allah. 5 tahun lepas kalau kita ingat peristiwa kren tumbang di Mekah. Ingat? Ada ramai juga mangsa yang daripada Malaysia. Salah seorang daripadanya adalah yang saya ceritakan dalam angan-angan ke Firdausi, yang mencetus idea untuk saya berkongsi kepada ramai, kerana saat itu ada satu penerbit buku menukilkan satu tajuk buku Bidadari di Pintu Firdausi. Saya baca buku tu, Masya Allah, meremang-remang bulu roma. Saya habis baca buku tu, saya buat program pertama ke Tasik Kenyir. Masa tu saya buat reunion jemaah umrah saya. 1 bot je masa tu. Muslimat dirahmati Allah. Lepas saja saya check in atas bot, handphone dah tak ada line. Muslimat dirahmati Allah, saya tutup handphone. Besok turun daripada bot, Masya Allah, saya menulis terakhir sebelum naik bot tu, saya menulis tentang Bidadari di Pintu Firdausi, buku yang dah habis saya baca. Jadi, rugilah kalau saya sendiri yang merasa meremang bulu roma baca buku tu, saya tulis di Facebook saya tentang Bidadari di Pintu Firdausi tersebut. Besoknya saya kata pada ustaz, kenapa handphone saya hang ni, tak boleh buka. Muslimat ribuan kan yang komen, yang messenger ratusan. Messenger ni dia personal lah, saya ni ustazah kan. Saya baca tulisan ustazah, saya sangat terkesan. Yang share tak tahulah sebar ke mana. Saya kata Masya Allah, semalam tulis macam tulisan biasa je. Tak pernah dapat respons begitu banyak. Tapi apa barakah yang Allah nak tunjuk? Meremang balik bulu roma ni muslimat dirahmati Allah. Allahu Akbar. Sebab apa muslimat? Terserlah ciri-ciri kematian husnul khatimah. Terserlah seorang syahidah yang ditakdirkan syahid di bumi suci,
yang kita patut contohi. Jadi mereka yang menghantar messenger yang ustazah sayu hati, ustazah bantu saya nak ke syurga. Ustazah saya pun bercita-cita nak masuk syurga. Saya cemburu dengan wanita itu, saya nak jadi macam dia. Tapi minta maaf sebut muslimat dirahmati Allah. Macam mana nak menyebut syurga itu, nak dijadikan kenyataan, silakan berangan sampai mati kalau, minta maaf sebut, yang menulis hantar mesej ni bila kita tengok profile picture-nya, aurat pun tak tutup lagi. Rambut masih merah, skirt masih atas lutut muslimat. Jadi hati saya kata, Tuhan, orang macam ni pun bercita-cita ke syurga. Faham? Jadi kita harus bantu. Seluruhnya kita harus berpimpin tangan. Mereka bukan hina, tetapi Allah belum bukakan pintu hati mereka. Lalu jangan sekali-kali benci golongan macam ni, terus doakan. Kerana semua orang yang mengucap syahadah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, mereka itu adalah saudara seiman dengan kita. Tinggal lagi iman anugerah Allah ni muslimat, kita tak boleh beli dengan duit banyak yang kita ada. Kalau kita boleh beli, kat mana mall yang boleh menjual sekilo iman masuk dekat dalam hati kita, kita rasa rugi dah hidup berpoya-poya lara selama ni dah hujung-hujung usia ni saya nak beli ustazah, biar sekilo berapa RM pun jual. Tak jual kak. Ini Allah Subhanahu Wa Taala yang boleh campak dalam hati kita. Sedetik, secebis kita dapat akan iman muslimat, kita akan rasa malu dengan dosa-dosa yang kita pernah buat. Jadi bila orang benar-benar bertaubat akan dosanya muslimat, bukan saja dia tak nak mengulang dosa silam itu, tapi melihat orang lain mengulang dosa yang pernah dia buat dulu, dia akan merasa malu dengan Allah dan dia rasa nak pindahkan hati dia pada orang tu, tolonglah rasai apa yang aku rasa ni. Dulu aku pun macam kau juga, tak tutup aurat. Tapi kenapa aku tahu pakai tudung tu wajib? Kenapa susah sangat masa tu aku nak pakai? Ternyata iman yang Allah campakkan pada kita. Hidayah yang Allah iringkan dalam hati kita. Faham muslimat? Sebab tu doakan mereka dengan penuh kasih sayang. Ya Rabb, sebelum aku mati, kabulkan doa ini ya Allah. Kerana aku sayang dia kerana engkau ya Allah. Satu. Kedua, jangan matikan dulu dia ya Allah selagi mana dia belum menjadi hamba yang benar-benar taat kepadamu. Sebab nikmat ada dalam hidayah Allah ni cukup indah ya Allah. Cukup indah. Hayya ala solah, kita dengar kat masjid, rasa bersalah, resah selagi tak solat. Betul tak ibu-ibu dirahmati Allah? Pukul berapa nak balik ni? Ya Allah, tadi kata nak bawa mak sekejap je makan kat luar ni, mak tak solat lagi ni. Anak kata, mak relax, baru 2.30. Yelah jalan jam ni 2.30 pun nak sampai rumah kita nanti. Allah, ni lain kali kamu jangan bawa lah mak tempat macam ni. Jalan jam ni sesak, nak beratur lagi. Kan muslimat, kita pong-pong selagi tak solat. Muslimat, dulu-dulu kita begitukah? Ya Allah Tuhan, dulu tak ustazah. Padahal lepas zuhur habis kerja, aku sibuk ya Allah. Sambung asar. Asar pula balik lambat daripada pejabat, dah sangkut jam pula. Sampai rumah tak sempat lagi asar. Tak rasa bersalah. Kemudian dah letih nak anak ajak main, isteri ajak makan. Muslimat dirahmati Allah, azan isyak pula. Pendeknya maghrib ni. Duk salahkan keadaan gitulah. Tak solat lagi. Hujung minggu Sabtu Ahad tarik selimut. Inilah peluang untuk cuti. Ternyata yang kamu bersubuh semalam hari tu kerana kamu nak pergi sekolah, kerana kamu nak kerja. Tapi bila Sabtu Ahad kamu tak subuh pun. Muslimat dirahmati Allah, teruknya kita dulu. Syukur Allah panjangkan usia kita. Lalu kita bertaubat atas semua itu. Dan orang yang benar-benar bertaubat, muslimat dirahmati Allah, dia takkan seronok kalau dosa itu diulang oleh orang-orang kesayangan dia. Betul tak muslimat? Tapi kita tak boleh belah hati kita. Kita pindah nah pakai hati mak sekejap. Seminggu je kau rasa betapa seronoknya datang majlis ilmu. Betapa syoknya sujud dalam jamaah di masjid surau. Betapa seronoknya bersedekah baca Quran. Tapi kita tak boleh. Iman tak dapat diwarisi. Muslimat. Maka pekerja kita ibu-ibu dirahmati Allah, doa dengan kasih sayang. Jangan doa dengan syarat. Anak yang dapat 10A SPM je doa dengan ikhlas. Yang dapat 10E tu tak berapa nak ikhlas doanya.
Nabi yang bagi tahu doa ibu tidak terhijab, semua diangkat dikabulkan Allah. Rugi anda yang bergelar ibu kalau tidak mendoakan anak-anak dengan ikhlas. Lalu ibu yang terparut sedikit luka hari tu dah sembuh dah. Kita duk bubuh minyak gamat banyak-banyak kan muslimat. Sakit hati menangis dengan perangai anak muslimat. Tapi anak kita telan juga. Luka hilang dah ustazah. Buat apa cik? Hilang. Bubuh minyak gamat. Tapi parut tak hilang, tak buat plastik surgery lagi ustazah. Cik tak boleh lupa satu benda yang dia buat kat cik tu. Cik selagi ada itu di dalam hati kita, doa kita susah nak dikabulkan oleh Allah. Faham muslimat? Sebab itu hari ni persembahan doa itu daripada hati yang betul-betul bersih. Macam mana kita nak bagi tahu hati kita dulu kita pun macam tu, ya Allah. Jangan kau matikan aku, tak ada ibu mertua, tak ada isteri, tak ada siapa pun yang boleh ikhlas mendoakan anakku seperti mana ikhlasnya doaku. Jadi kau bantu aku ya Allah untuk kekal istiqamah, untuk ikhlas dalam doa-doa. Untuk siapa doa kita? Generasi bawah kita. Sebab tu saya kempen dengan sangat, jangan mati dulu andai di kalangan kita ada yang belum boleh baca Quran. Ini pesanan daripada Al-Fadhil Ustaz Ahmad Dusuki kan. Muslimat, kalau boleh dia kata apa, doa khas lepas hujung solat ni, tolong doa, ya Allah jangan matikan aku dulu sebelum aku belum boleh baca Quran. Kalau kita kenal kesayangan kita ada yang belum boleh baca Quran, muslimat dirahmati Allah, biar kita perhabis harta tak apa. Abang kan belum pandai baca Quran, biar saya bayarkan yuran, kan? RM100 ustaz tu nak 1 jam. Suami kita melampau sangat, ustaz zaman sekarang ni RM100 1 jam. Tak apalah bang, bukan nak suruh abang bayar, saya bayar. Hak ustaz tu tekan tak tekan tu antara dia dengan Allah. Mudahkan urusan muslimat. Lepas tu berapa kali nak suruh abang belajar mengaji ni? 8 kali sebulan, RM800 bayar ustaz tu. Contoh, muslimat dalam hati kata, habis duit aku RM800 sebulan ni. Tapi andai itu boleh membantu suami kita baca Quran sebelum tarikh ajalnya, muslimat, percayalah, bukan sia-sia untuk kita. Anak-anak kita, saudara mara, sepupu, sepapat, jiran tetangga yang bila kita datang kenduri nampak pelik saja tu, tak boleh mengaji ke? Orang buka muka surat 20 baca Yasin, dia pergi buka muka surat 30. Muslimat, ini semua rintihan daripada orang yang pernah menangis di bahu ustazah. Saya dulu ustazah baca Quran, ada seorang makcik ni datang muslimat, dia tulis surah Yasin tu dalam kertas kajang, tulisan Romanise ni. Tulis, ya Allah cik, masa tu cik rasa macam mana? Saya malu ustazah, orang pandang peliknya baca Y-A-S-I-N, Yasin. Tapi saya habis ikut bacaan orang. Tapi macam itulah, tah mana dengung, mana tajwidnya, mana izhar, mana idgham, semuanya saya langgar saja. Tulisan Rumi selamanya takkan betul. Sebab tu ada ulama membahas, mu dah boleh baca Quran, mu baca ayat Quran dalam tulisan Rumi haram hukumnya. Faham muslimat? Sebab kita dah boleh baca Quran, biar merangkak-rangkak. Kenapa nak baca yang Quran? Supaya lahjah Arabiah tu datang. Supaya apa yang kita doa A, memang A yang kita pinta. Tapi kalau kita baca, muslimat, sod jadi sin, sin jadi shin, shin jadi sod, payah tunggang terbalik. Ta jadi to jadi ta. Macam mana doa-doa kita nak dimakbulkan Allah? Jadi perbaiki. Apa tujuan cari guru Quran, guru tajwid? Untuk kita perbaiki solat kita. Untuk betul dalam doa munajat kita kepada Allah. Jadi saya sayang mereka. Tuhan, ramai rupanya saudara-saudara aku berangan-angan nak masuk syurga. Walaupun belum tutup aurat. Walaupun skirtnya masih pendek macam ni. Walaupun bila kita intai Facebook sebab dia hantar kat kita tu pelik gambar apa. Ni gambar kucing. Nak tengok siapa yang minta angan-angan ke Firdausi ni. Kita pergi Allah maki-maki orang kat Facebook dia, muslimat. Kalau bahasa kamu masih demikian, jangan berangan ke Firdausi. Itu muqaddimah dalam buku ini. Jadi poin utama muslimat saya tulis, saya kata saya turun daripada bot tu, dalam bas tu saya berangan kan muslimat. Jadikan angan-angan ini sebagai kenyataan. Aku nak tulis, jadikan satu buku. Tapi duk sibuk berbenar, terperaplah dalam laptop saya bertahun-tahun. Hikmah PKP, saya bagi nafas baru, muslimat, sekejap je terbit. Sebab kita tak berkuliah ke mana-mana, sekejap je. Orang kata, ustazah, bila masa ustazah tulis ni 1 Ramadan terbit? Sebenarnya lama dah terperap. Hal cerita bidadari di pintu Firdausi. Subhanallah, muslimat dirahmati Allah. Buku ini dah hampir 10,000 naskah.
disebarkan. Bila orang datang pada saya, apa muslimat, ustazah, simpelnya tulisan ustazah, mudahnya untuk dibaca, saya pun boleh tulis. Oh, kemain lagi muslimat, kemain saya pun boleh tulis. Ya kak, sebab saya orang jahil, saya bukan orang alim, saya tulis apa yang ada dalam hati saya, apa yang orang mengadu pada saya. Kerana apa muslimat dirahmati Allah, saya dapat rasa betapa semua orang bercita-cita untuk masuk syurga, tapi payahnya nak buat. Betul tak isteri? Payah, tahu tak boleh tengking suami, tapi macam itulah kita muslimat. Macam tu antaranya. Tahu kita ni isteri diceritakan dalam ni, kita ni anak, bila dah tua, anak mak 8 orang ustazah, tapi nak rumah kita juga. Abang Long tu kaya, kenapa tak pergi rumah Abang Long tu? Sikit offer pun tak mau terima mak. Ya Allah, itu tandanya rumah akak ada syurga. Memanglah syurga, tapi lagi, tu yang payah dalam buku ni cerita. Allahu Akbar, muslimat dirahmati Allah. Kemudian jadi jiran. Apa kata Nabi SAW? Jiran yang terbaik ni adalah jiran yang jirannya selesa dengan dia. Tu dia. Bukan kita cerita aku ni nak kena dapat jiran yang begini-begini. Nabi bagi tahu jiran kena selesa dengan kita. Bukan masalahnya jiran saya tu ustazah. Macam tu kan muslimat. Allahu Akbar, muslimat dirahmati Allah. Jadi kita nak sebut baik dengan jiran sampai ke tahap macam mana muslimat? Kita satu taman. You perasan tak rumah kita ni banyak tikus, lipas. Lama dah kot kita tak panggil pest control. Contoh muslimat, iklan free kan. Lama kot. Jom-jom kita pakat-pakat. Sebab kalau rumah I saja buang anai-anai, rumah you masih ada, payah juga ni. Jom kalau kita buat sekelompok ni, dia murah sikit. Okey kan, semua setuju. Satu row tu semua buat. Tiba lepas seminggu, 2 minggu kan, ambil kain di jemuran. Ni angkat kain, hujan dah turun macam tu. Masa angkat kain tu, kita tak pakai tudung pun, walaupun pergi kenduri, pergi masjid pakai tudung. Sembang dengan suami orang sebelah. Kak, kenapa tak pakai tudung kak? Sembangan dia, alah ustazah dah 30 tahun berjiran, dia dah tahu daripada rambut tak ada uban sampai dah ada uban. Dia tak ada nafsu dengan saya ustazah. Ni bukan cerita nafsu, cerita hukum Allah. Allah selamba je cakap depan ustazah muslimat. Beli roti kat depan, Allahu Akbar. Nampak kereta ustazah lalu, masuk sampai terlanggar bendul. Kenapa cik? Ustazah lalu tadi, astagfirullah. Lah, takut dengan Allah ke takut dengan ustazah? Ni kalau jiran-jiran saya dengar, dia pergelak lah ni muslimat ya. Nampak kereta ustazah nak beli roti tak jadi, mamu pelik. Apa hal duit tak bayar lagi ni? Rupanya nampak kereta ustazah, sebab tenggek tuala saja jambulnya terkeluar. Allah muslimat. Tapi kita kata kita dah tutup aurat. Pakat gelak ni macam buat je. Macam itulah muslimat. Sebab apa? Kita tak sedar. Allahu Akbar. Rupanya jiran tu kata, rumah I malam tadi ada tikus lah. Kita kan dah buat, rumah you ada. Rumah I tak ada, alhamdulillah. Kita pun sarapan dengan suami. Bang, Haji sebelah tu kata rumah dia masuk tikus balik. Nasib baiklah tikus tu tak masuk rumah kita kan bang. Anda tahu bahasa ini sebenarnya anda bukan jiran yang baik. Allahu Akbar muslimat. Saya dengar ni dalam motivasi pagi. Bukan motivasi pagi. Apa kalau hari Jumaat sebelum slot tarbiyah, saya on the way ke Radio IKIM untuk slot tarbiyah. Muslimat, sebelumnya ada topik Jumaat. Saya tak ingat ustaz siapa bercakap. Saya pergi ke konti IKIM, saya jumpa. Masya Allah, saya cakap dengan DJ, tadi ustaz siapa yang bagi ceramah? Saya terkesan ni. Maknanya kita banyaknya buat. Nasib baik bang, pokok tumbang tu bukan kat rumah kita, rumah jiran. Nasib baik bang, tikus tu bukan kat rumah kita, rumah tu jiran. Tak tahu kita cakap macam tu sembangan anak suami. Tapi Allah tahu. Kita berlapang dada, musibah tak sampai ke kita, tapi sampai pada orang lain. Ini belum lagi jiran yang baik. Ya Rob, agak-agak kita rasa macam mana? Ustazah, macam semua je belum layak jadi jiran yang baik. Macam itulah maksudnya muslimat. Termasuklah dengan makhluk lain, binatang, tumbuh-tumbuhan. Allahu Akbar. Ini yang dilakukan oleh si bidadari di pintu Firdausi. Saya terkagum-kagum sebab buku tu muslimat mengumpulkan mak ayahnya cakap apa pasal dia. Adik-beradiknya cakap apa pasal dia. Kawan-kawannya di sekolah sebab dia cikgu sekolah cakap apa pasal dia. Pakcik kantin kat sekolah cakap apa pasal dia. Pakcik kantin kata, sebenarnya selama ini yang bagi air sirap setiap budak-budak beli nasi ayam ke apa ke, sebab duit mereka cukup untuk nasi ayam saja, tapi minum air sendiri yang bawa bekal pada rumah. Tapi dia suruh bagi semua budak beli apa kuih sebiji pun bagi air sirap free 1 gelas.
Dia yang akan bayarkan. Nanti pakcik kantin bagi tahu berapa gelas untuk hari ni. Sebelum balik sekolah dia akan bayar. Jadi muslimat dirahmati Allah, seorang tak tahu. Cikgu-cikgu lain kata semua budak dapat air sirap free. Pakcik kantin dapat nama. Rupanya lepas dia mati, budak tak dapat dah air sirap free. Air sirap free kat sekolah, kalau kita bayarkan berapa sen sangat kan muslimat. Dia buat benda yang kecil, bukan benda yang besar. Kita tamak nak buat benda yang besar, tapi setahun sekali, seumur hidup sekali. Cari satu amalan yang kecil, tapi istiqamah. Ini peranan bidadari di pintu Firdaus yang Ustazah Zai sangat-sangat cemburu, Masya Allah. Maka kecemburuan itu tak acilah kalau Ustazah Zai yang sentap sorang-sorang, kena sentap berjemaah. Okey? Baik, yang pertama. Baru masuk, muslimat. Tengok pukul berapa ni? Baru masuk. So, 2 jam ke 2 jam setengah? Okey. Itu yang nak buat program asing tu, hubungan rapat dengan Allah apa, okey? Saya sebut yang pertama, hubungan rapat dengan Allah, taat Allah dan Rasul. Kita combine keduanya. Pertama, muslimat, kata suami si bidadari di pintu Firdausi yang kita sedang jadikan dia sebagai watak utama dalam kuliah kita hari ni. Kata suaminya, tak nampak dia macam orang bermasalah. Bila tanya balik kerja kat sekolah okey ke? Okey. Anak-anak okey. Dia kata tak nampak dia ada macam masalah. Tapi setiap malam suami ini menjadi saksi tak pernah tinggal tahajudnya kepada Allah. Dan menangis terisak-isak dalam tahajudnya. Bila ditanya muslimat dirahmati Allah, kenapa, ada masalah besar ke? Kalau abang tanya kenapa tak nak cakap? Tak ada masalah, okey je. Kerana apa dia kata, buat apa kalau kita ada masalah diceritakan kepada makhluk. Makhluk boleh tolong bantu sebanyak mana. Tak ada masalah besar bang, tapi bila sujud tu terasa nikmat, macam bercakap-cakap dengan Allah. Hati ni merintih dengan Allah untuk bagi tahu seluruh apa yang kita rasakan dalam hati. Saat hidup, saat selepas mati kita. Suami dia kata muslimat, hampir setiap malam menangis dalam sujudnya. Tak pernah tengok lagi dia tidak bertahajud. Jadi wahai wanita solehah, apakah tiket utama untuk membuka syurga Allah? Sebab itu tajuk cantik di hadapan Allah 2 minggu lepas saya di TV Al-Hijrah muslimat. Saya tanya, mereka bagi soalan awal kan. Ustazah, macam mana nak kelihatan cantik? Bukan pada hadapan manusia, di hadapan Allah. Muslimat, kita buatlah rujukan demi rujukan sambil gosok baju. Saya ingat lagi saya buka kuliah Al-Fadilah Sahabat Ustazah Nur Hafizah Musa. Ustazah Hafizah sebut apa muslimat? Antara ciri wanita solehah adalah yang bangunnya sebelum subuh. Jadi Ustazah kuatkan volume. Kan? Tu Ustazah terasa dah masa tu, jadi ajak orang Subang terasa sekali lah. Muslimat kan. Masya Allah, sahih muslimat. Kerana Nabi SAW yang bagi tahu, tahajud ini adalah malam yang Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan adalah untuk berehat. Wa ja'alna al-laila libasa. Kata Allah, kami jadikan malam ini sebagai pakaian. Bila ulama tafsir bahas apa yang pakaian ni? Pakaian diibaratkan hari ni, bermula pagi tadi Ustazah pakai baju biru di muslimat, petang nanti ada program lain, contoh tak sempat balik tukar baju, rasa macam penuh ni sampai malam baru balik rumah. Masuklah baju kotor ni dalam bakun. Tak sempat gosok baju lah, pakai baliklah baju semalam tu. Bukan nak pergi Masjid Al-Falah pun, pergi masjid lain contoh. Agak-agak sanggup tak pakai muslimat kan? Sebab seharian dah pakai. Bau asyam muslimat. Jadi apa tujuan kita tukar baju lain? Muslimat dirahmati Allah, bila kita pakai baju barunya, harumannya, kita jadi fresh. Jadikan malam itu sepertinya kita menukar pakaian. Kita penat seharian, malam tu tidur betul-betul lah. Sebab itu orang yang beramal soleh, malamnya dia tidur awal. Tidur awal tu bila? Selepas fardu isyak. Pastikan isyak dulu muslimat. Tu. Tapi Ustazah, kan ada ustaz kata isyak sunat lewatkan. Ya kak, kalau wakak seperti sahabat Nabi SAW yang tak pernah tinggal qiyamul lail. Dan dia takkan tidur nyenyak selagi tak buat solat isyak. Faham muslimat? Dia selagi tak isyak tu, jap terjaga, jap tak jaga. Orang yang macam ni tidurnya takkan dapat kualiti tidur. Cuba isyak dulu. Dan sebelum tidur selepas isyak tu, hentikan cakap-cakap dunia.
Biasa kan suami isteri sembang, kita share bantal dengan suami kita. Muat lagi ke kalau share bantal muslimat? Macam tak muat tu Ustazah share bantal dah. Dulu-dulu muat lah kan muslimat. Kita share bantal dengan suami kita, kita sembang. Bang, nyampah jiran sebelah tu. Kan memang perangai dia macam tu. Sembang-sembang rupanya suami kita dah macam tu kan muslimat. Rupanya kita tidur dah. Kita pun tidur. Bayangkan kalau kita bangkit-bangkit tengok-tengok bukan lagi dinding rumah kita. Bukan lagi kita bercadarkan yang cantik rumah kita tu muslimat. Tapi cadar kita adalah tanah. Dindingnya adalah dinding barzah. Bantalnya adalah sekepal tanah yang orang masukkan kita ke dalam liang. Ya Rab, mati dah aku rupanya. Apakah percakapan terakhir kita malam tadi? Itulah mengumpat jiran sebelah. Faham muslimat? Jadi Masya Allah, kenapa kita disuruh tidur selepas Isyak dan hentikan cakap-cakap tentang dunia? Sebab itu para asatizah ramai berkongsi suitnya muslimat. Suitnya, ini bukan asatizah. Siapa yang cakap? Ustazah, cuba Ustazah tengok video ni. Ramai orang kadang-kadang masuk ke handphone, dia share link apa. Kita bukan sempat nak tengok semua. Tapi satu ni saya tersempat tengok. Cuba teka video siapa. Siti Nurhaliza. Sabar je lah muslimat. Siti Nurhaliza kata, bohong suami isteri tak bergaduh sedangkan lidah lagi tergigit. Tapi antara tips, marah merajuk macam mana masa nak tidur tu, pegang tangan orang sebelah. Kan muslimat? Pegang. Masa pegang tu, kan dia kata, kita mintalah maaf. Jangan tidur tanpa minta maaf kepada pasangan. Saya kata, Tuhan, bukan ustazah ni. Tapi tips dia kita boleh tiru. Betul muslimat? Sebab tu jangan pandang ustaz-ustazah ni macam malaikat lah muslimat. Manusia biasa yang juga ada ujian, yang imannya juga kadang-kadang kendur. Al-iman yazid wa yanqus. Jab naik, jab turun, itu semua kita. Kalau nampak ilmunya tinggi, imannya tinggi, pangkat setan yang dihantar kepada orang tu besar, general punya syaitan. Jadi jangan kata ustazah okeylah, ustazah kan ustazah. Apa pula maksud dia ni kan? Ustazah kan, iyalah acik kan acik, kita jawab olehnya. Acik ada setan yang kacau, ustazah pun ada setan yang kacau. Muslimat, kita saling bertolong bantu, kita nak pimpin tangan masuk dalam syurga. Bukan bila nampak orang diuji padankan muka dia. Ustaz saja perangai macam tu. Tengok dalam pada kita mengata orang sebenarnya sedang dipaksa oleh si iblis, kamu juga sama macam aku. Tak ubah. Nanti dalam neraka tinggal bertepuk tangan. Kau sedar tak masa bila kau buat dosa ni? Masa kau padan mukakan orang lain. Muslimat, masa anak remaja umur 19 tahun dijatuhi hukum kerana membakar tahfiz ittifaqiyah, katanya selepas bicara, apa cara kita menonton? Perangai mak bapak dia macam mana agaknya ustazah? Masya Allah, bersihkan hati. Dia mendapat hukum muslimat. Muda lagi 19 tahun. Lepas 20 tahun tak mustahil dia keluar sebagai Al-Hafiz. Lepas 20 tahun tak mustahil dia pegang degree di tangan. Sebab banyak dah cerita-cerita penghuni penjara yang Allah boleh ubah dengan sekelip mata. Keluar tu jadi manusia sungguh. Yang terkini kita dengar kat berita, apa muslimat, saat tu saya sekolah lagi, kes Al-Ma'unah. Ingat tak? Kan di interview baru ni, Masya Allah, balik dah kat kampung dia. Adik-beradik keluarga alhamdulillah beri sokongan. Sepanjang duduk dalam penjara telah khatam Quran sebanyak 176 kali. Macam mana orang Al-Falah? Cuba kira kita. Aku masa Ramadan hari tu je, sebab itu pun tadarus masih Al-Falah. Sekali tahun 2019 contoh. Dia khatam 176 kali. Saya terus besarkan mata. Tuhan, dulu ketika dia masuk penjara, mulut kita semua Masya Allah. Syukur kita tak mati lagi. Kita dengar, Tuhan aku cemburu dengan dia. Dia penjarakan khatam Quran sampai 176 kali. Ya Rabb. Allahu Akbar, kalau Allah nak bersihkan. Kita yang nampak mulia tak pernah dipenjarakan, kita tak minta. Na'udzubillah muslimat. Kita nampak mulia tak pernah dijatuhi hukum. Tapi siapa kita ketika mahkamah Allah, hakimnya adalah Allah. Lawyernya muslimat, peguam bela, peguam cara, bukan kita boleh bayar dan gula-gulakan orang lain. Tapi tangan kita jadi saksi. Zip mulut kita ni, malaikat yang zip, kita tak boleh bercakap. Kaki kita, aku jadi saksi digunakan aku ke tempat maksiat, tak bertaubat dia sebelum matinya.
Orang yang dipenjarakan memaksa diri untuk bertaubat. Ada majlis ilmunya, ada tadabbur Qurannya, Masya Allah. Mereka kadang-kadang bila mati di hadapan Allah jauh lebih mulia berbanding kita. Sebab tu siapa kita untuk menghina-hina muslimat. Okay? Jadi kita sebutkan itu create satu benda yang boleh menyebabkan kita punya hubungan rapat dengan Allah. Okay? Kita pergi kepada muka surat yang ada ayatul Quran. Pada muka surat yang ketiga, muslimat, kita baca serentak gemakan dewan ini bersama-sama. Boleh? Satu, mula. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. Alhamdulillah. Kenapa saya baca putus-putus demikian? Tengok muslimat, kita nak tadabbur ayat ni. Wasari'u ila maghfirah. Dan segeralah kamu kepada keampunan dari Tuhanmu. Mir rabbikum, daripada Tuhanmu. Minta segera. Kalimah sari'u, selak sebelah, muka surat sebelah. Ada juga kalimah sabiqu. Kalau sabiqu macam musabaqah Al-Quran. Kalau di Indonesia disebut musabaqah ni lomba bacaan Quran. Depa apa pun disebut lomba. Kita kalau perlumbaan muslimat tu yang maraton dekat orang nak masuk lomba lari itulah. Tapi kalau di Indonesia lomba baca Quran. Apa lomba ni muslimat? Pertandingan. Berlumba-lumba di antara kita ni. Tapi sari'u, bersegeralah. Jadi maksudkan semua orang macam bila sebut jannah kena tamak. Ada satu ketika Ustazah Asma Harun disebut. Dia kongsikan pengalaman dia ketika berada di atas sejadah di Masjidil Haram. Kanan orang mana entah tak tahu, cakap Arab pun tak reti, cakap English pun tak reti dia kata. Kiri pun macam tu juga. Tapi orang sebelah kanan dia kata muslimat dirahmati Allah bentang sejadah, satu dapat 3 orang. Orang sebelah dia bentang sejadah, satu sendirian berhad. Faham? Jadi bila orang sebelah yang nafsi-nafsi tadi tu nampak orang sebelah lentangkan sejadah, dia pun tahulah hadap dia pun entah macam mana kan. Pusingkan sejadah orang tu. Suruh tirulah macam orang sebelah. Share dengan kami dapat 3 orang. Oh, yang tuan sejadah hak dia kan. Pusingkan balik tegak. Pusingkan balik. Kan? Jadi orang sebelah ni pandang pahal pula tu kan. Macam tu. Ustazah Asma duduk tengah-tengah, aku nak cakap macam mana ni. Cakap bahasa Arab tak boleh, cakap orang putih tak boleh. Last muslimat, apa yang orang sebelah ni nak amankan orang sebelah yang sekejap tarik lurus, sekejap melentang. Dia sebut kalimah apa? Jannah. 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 Faham tak muslimat? Dia sebut jannah, terus orang yang sejadah tegak seorang ni, dia pusingkan muka. Suruh duduk sekali. Jadi Ustazah Asma, Masya Allah, saya dapat ilmu orang-orang tu bergaduh dalam Masjidil Haram. Saya dapat ilmu. Lepas ni saya balik kalau dah letih sangat tak tahu nak cakap macam mana dengan anak-anak, kita cakap jannah, 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 jannah. Sebut je banyak-banyak kali. Sebab semua orang India, Cina, asalkan dia tahu pernah baca Quran, makna jannah, syurga. Masya Allah muslimat. Jadi bawa fikrah minda kita ni untuk merebut syurga bersama-sama. Bersegeralah muslimat. Jadi kalimah ini, segeralah kamu kepada keampunan dari Tuhan kamu, dalam kurungan ditulis mengerjakan amal-amal yang baik. So nak dapat maghfirah, pengampunan dari Allah, tak lain tak bukan kejar betul-betul benda baik. Titik dah dengan benda jahat. Muslimat, kadang-kadang akal kita ni tahu kalau aku buat macam ni benda tak baik, kalau aku buat begini benda baik. Sebab tu untuk buat baik bukan mesti ustaz-ustazah saja. Minta maaf sebut ustaz-ustazah saja, tapi nafsunya masih tidak mau lagi untuk tunduk kepada kebaikan, maka dia mati tidak juga husnul khatimah. Na'udzubillah. Jadi Allah tu baik. Kita lawyer, engineer, kita pencuci longkang, kita boleh merebut benda baik. Faham muslimat? Jadi asal tahu benda tu baik, terus kejar. Aku nak lumba, aku nak buat.
Masya Allah muslimat, itu yang saya kongsikan sebelum ini. Itu yang Kak Wah tadi kongsi, kami akan ziarah beberapa madrasah. Baik. Tapi muslimat, kita kata, bila Kak Wah nak bagi tu? Nanti bila dah dekat dengan tarikh. Contoh muslimat. Masa tu Allah uji kita tayar kereta pancit. Ya Allah, ada RM5 je dalam dompet ni. Jangan bertangguh. Kan? Saya kadang-kadang nak cakap benda macam gini takut juga muslimat. Mentang-mentang tu program dia, jangan bertangguh. Cakap. Bukan, wallahi muslimat. Bila sekali kita diberitakan tentang kebaikan, rebut, kerana saat kita berbuat, biar RM1, biar dengan qaulun ma'ruf. Kak, semoga selamat perjalanan nanti. Saya ni Masya Allah ni pun saya tengah ada masalah ni. Saya doakan semua rombongan elok, bahagia, mudah perjalanan. Qaulun ma'ruf. Mahadha. Apa qaulun ma'ruf ni? Adalah cakap yang baik. Dan Nabi mentashihkan percakapan baik ini sebenarnya adalah sedekah. Sedekah tanpa modal, hanya cakap yang baik-baik. Jangan muslimat keluar di lisan kita ini percakapan yang buruk. Sebab tu kata Nabi, bila buka je mulut, cakap baik. Tak mampu cakap baik muslimat, zip mulut, diam. Nabi yang cakap, Ustazah pindahkan dengan bahasa yang mudah. Allahu Rabb. Jadi kalau orang tengok kita tu mulut laser tu, orang tengok dia tu suka sakitkan hati orang, tapi hati dia baik Ustazah, something wrong somewhere. Faham? Sebab apa yang keluar di sini menggambarkan apa yang ada di sini. Nabi sebut dengan depan sahabat. Jarang Nabi buat macam ni. Pegang dua jarinya, keluarkan lidahnya yang mulia. Kerana ini berapa ramai orang yang dihumban ke dalam neraka Allah. Sebab itu kadang-kadang saya selalu sebut dengan suami bila balik-balik kuliah muslimat. Dah parking kereta dalam Porsche kereta ni, WhatsApp tahu dia ada dalam rumah. Bang, nanti kalau nak tanya apa-apa WhatsApp je. Duduk sebelah ni, kita dah landing duduk sebelah je. Kenapa? 4 kuliah ya hari ni. Sakit rahang bang, Tuhan je yang tahu. Sakit rahang, nak bercakap kan suami pun muslimat main WhatsApp, sabar je lah. Tapi duduk dalam bilik, nanti bila dah malam, dah rehat sekejap. Tadi sebenarnya nak cakap ni, tahu, tak larat nak bercakap. Tapi syukurkan bang, saya paling syukur muslimat dirahmati Allah dalam hidup ni, satu, Allah paksa dari pagi sampai malam bercakap yang baik. Itulah sebab kadang-kadang ibu muslimat dirahmati Allah, apa tugasnya? Terpaksa membebel. Bukan membebel ibu, tapi bertazkirah. Tukarlah. Tazkirah ni mak dapat daripada buku Angan-Angan ke Firdausi. Ada orang jadikan usrah mingguan dengan keluarga dia. Angan-Angan ke Firdausi punya point muslimat dirahmati Allah. Sebab sesuai Ustazah, adik saya baca terasa, kakak saya baca terasa. Ya kak, sebab sebelum akak terasa, saya terasa dulu. Dengan sifat bidadari di pintu Firdausi tu. Jadi sari'u ila maghfirah muslimat. Segera. Bila kita bersegera, nanti bila nak naik atas jambatan sirat yang sangat halus, dari kecil-kecil kita dibagi tahu tu muslimat. Halus sangat, tak boleh kelihatan dek mata. Yang lalu sepantas kilat ada, yang merangkak lalu terjatuh ke dalam kawah neraka ada. Siapakah ciri orang yang begini? Tafsir Al-Azhar membahaskan, Masya Allah, yang melalui titian sirat dengan pantas sebab mereka dapat cahaya sebesar gunung. Kita, kalau kita berjalan, kita dapat spotlight yang sangat besar tu, confirm lah kita dalam kegelapan mahsyar tu, kita boleh berlari pantas. Logik akal, walaupun mahsyar, barzakh, syurga, neraka, kita tak boleh beri gambaran melalui minda kita, terhad muslimat. Tapi kita fikir logik akal demikian. Kalau kita berjalan dapat cahaya sebesar spotlight tu, mestilah mudah perjalanan kita, betul muslimat? Tapi orang yang tahu benda tu benda baik, dia niat dah nak buat baik. Tapi nanti Ustazah, hujung bulan ni saya dapat duit banyak sikit lah. Saya tak nak bagi RM10, saya nak bagi RM10,000. InsyaAllah. Dia dah cakap dah ni muslimat. Allah akan uji kebiasaannya bila sampai tarikh yang dia janji tu. Ustazah, akak janjikan hari tu, tapi RM10 je akak bagi. Lepas tu kita tak komplain muslimat. Tapi dia sendiri yang cakap, RM10,000 ni Ustazah, masa ni lah pula anak saya ni nak sambung belajar, tak dapat lagi duit beasiswa. Ada aja muslimat. Ini semua dalam Tuhan. Rupanya betul yang kau sebut ni. Bila kita bertangguh muslimat dirahmati Allah, kita bagi juga, tetapi Allah hanya bagi cahaya sebesar telunjuk. Mari kita berfikir.
Tubuh kita sebesar ini, tak payah fikir nanti di akhirat orang yang dimasukkan dalam neraka giginya saja sebesar Jabal Uhud. Anda pernah baca ke tidak ni muslimat? Pernah dengar tak? Allahu Akbar, dicampak dalam neraka, kenapa giginya saja sebesar Jabal Uhud? So badannya besar macam mana? Memang tak tergambar. Sebab sesuai dengan neraka yang 70 kali ganda api dunia. Maka muslimat dirahmati Allah, sesuai untuk dilunyaikan di dalam neraka itu. Sampai bahasa dalam surah Allahumma salli ala Muhammad, suratul Fil, tayran ababil, orang ni direndang dalam api neraka. Saya kata tu dia rendang terus guna bahasa ni. Sebab apa muslimat? Tak syok lah rendang kalau sekejap je kan. Orang masak rendang ni tak sama dengan yang lain, kena sebati sungguh. Telan ayak liok lah pula kan. Macam itulah contohnya muslimat. Jadi kita nak sebutkan apa? Allahu Akbar, nak bagi kita sebati dalam tu. Jadi kalau kamu dengar benda tu baik, kamu bertangguh, ya kamu akan dapat juga cahaya, tetapi satu sebesar jari telunjuk. Tak sesuai, patutlah berjalan merangkak, jatuh lagi, takut na'udzubillah sampai tengah-tengah jatuh terus ke dalam kawah api neraka. Kita bercerita tentang mengejar perkara baik untuk maghfirah. Betul tak muslimat? Tak ada pun kita cerita tentang solat, puasa, zakat. Tapi semua itu duduk dalam rukun Islam. Maka menjadi orang Islam yang mendakwa dirinya muttaqin, bertakwa, jangan tinggal rukun Islam, rukun iman yang 6, jangan tinggal. Maksud muslimat, khawatir ilmu yang hari ini kita mensilap sampaikan, tak sembahyang tak apa. Yang penting dengar je benda baik terus buat. Dengar je benda baik terus buat. Orang minta sedekah apa pun, kalau tak mampu 10,000 bagi RM1. Ustazah Zah yang bagi tahu. Sama macam ibu-ibu yang kata, Ustazah saya anak syurga ada 3 dah. Ada muslimat kan? Saya duduk, Kak jom kita duduk sekejap. Tak faham apa yang di dalam minda dia. 3 orang Ustazah anak syurga. Dulu saya pakai tudung, tapi kawan saya kata, alah anak dah melambai-lambai dalam syurga. Buat apa lagi nak pakai tudung? Ni anak kena piat telinga ni. Tu yang saya kata, Kak jom kita sembang sekejap. Kesianlah muslimat faham macam ni. Ustazah, betul ke kalau kita ada 3 orang anak dah confirm Nabi yang sebut ada dalam syurga dah, melambai-lambai. Tapi solat, puasa, zakat muslimat, dia buat enteng macam tu saja. Sebab anak dah tunggu. Tidak, muslimat dirahmati Allah. Sebab itu jangan belajar fadail a'mal noktah. Kitab Riyadhus Salihin itu bagus, tetapi belajar Riyadhus Salihin tanpa belajar akidah, tanpa belajar tasawuf, kamu ada kecacatan dalam faham agama. Ini yang kita risau. Ustazah, kalau kita buat macam ni, kita dapat pahala sebesar ini. Kalau kita bina satu rumah Allah di atas dunia, kita akan dibinakan satu rumah di dalam syurga. Sahih. Tak ada siapa kata salah. Jadi saya tak payah sembahyang dah sekarang Ustazah. Sibuk sejak naik pangkat ni. Itu asasnya. Sebab tu guru saya di sekolah rendah cakap apa muslimat? Kalau rukun Islam, rukun iman dah lengkap, sebelah kaki duduk dalam syurga. Sebelah kaki duduk dalam syurga. Maksudnya apa yang sebelah kaki lagi nak masuk? Sari'u ila maghfirah. Quran menterjemah dengan keadaan apa? Maghfirah nak dapat dengan buat baik, buat baik, buat baik. Sebab itu jangan pernah pandang orang tu dulu bekas pelacur tu Ustazah. Join kita pula majlis ilmu. Kalau perlu hijrah. Sebab mungkin orang Subang ni kenal siapa kamu. Takut kamu diaibkan nanti. Hijrah kerana Allah dan Rasul. Tempat yang orang tak kenal siapa kamu, bina hidup baru, buat kebaikan. Jika perlu muslimat. Sebab bayangkan hati kita, ini saya selalu sebut di mana-mana. Hati yang sudah hitam, tak pernah buat amal sebelum ini. Kamu bukan hina selagi kamu hidup dan mau bertaubat kepada Allah. Saya kata ni hati kita jangan dipecahkan, jangan dirobek, jangan dibuang, buat pembedahan, jangan. Kita tak boleh ubah. Sebab doktor kata hati ni elok lagi. Tapi penuh dengan kehitaman. Orang lelaki tak solat Jumaat 3 waktu berturut-turut pun, muslimat dirahmati Allah. Tapi isteri jangan pula, bang, minggu lepas kan dah pergi solat Jumaat, minggu ni teman I shopping boleh? Dia 3 kali berturut-turut kan bang, yang jadi hitam tu isterinya pun terlebih hadir majlis ilmu. Macam itulah muslimat. Dia tu ustaz kata tak apa bang, kalau dah kali ketiga tu, minggu lepas kan abang dah pergi, minggu ni teman lah, penting ni. Tak ada tudung yang matching dengan baju, besok kan ada wedding, teruk benar suami isteri macam tu. Jadi jangan dibuang gelas ni, jangan dipecahkan.
Macam mana cara kita nak balik dengan qalbun salim, hati yang putih bersih. Itu maksud qalbun salim. Cuba beritahu saya, Musliman Al-Falah, tak boleh tonggengkan Ustazah, tak boleh bocorkan gelas ni. Macam mana nak putihkan air yang hitam? Bayangkan dalam gelas ni air yang hitam. Macam mana Muslimat? Taruh klorok pula dah ni, terlebih bijak. Allahu Akbar. Air yang putih ni Muslimat, tuang. Akhirnya jadi apa Muslimat? Putih, keluar semua yang hitam. Begitulah hati kita. Allahu Akbar, baiknya Allah. Tak perlu tukar suami baru, tak perlu tukar anak-anak baru, ujian-ujian yang menghalang saya ke syurga. Saya ni sebenarnya orang baik Ustazah, tapi sebab dapat suami yang macam tu, saya jadi tak baik sekali. Tak. Kita terus kena buat amal soleh. Barulah taubat kita tu taubatan nasuha. Delete dosa dengan menambah baik, menambah baik, menambah baik sampai titik akhir. Allah kata al-an ajal. COVID-19 Malaysia hampir cecah 10,000. Minta maaf sebut, adakah mati semua Muslimat? Tak. Subhanallah, maha kayanya, maha baiknya Allah. Semoga Allah limpahkan syurga kepada frontliners kita yang bertungkus lumus Muslimat. 100 lebih orang mati itu bukan kerana COVID, tapi kerana Allah kata ajalnya berbentuk demikian. Maka ibu-ibu dirahmati Allah, jangan berkalau-kalau dengan iman. Kalau hari tu anak saya tak start motor, tak kena langgar dengan lori, cik, itu ajal dia sampai. Kalau dia tak kena langgar dengan lori, dia tengah baring main game dalam bilik dia, ajal sampai, boleh mati. Tapi fitnah akan, takkanlah mati sebab main game. Manusia ni kan bercakap-cakap. So kalau mati kena langgar lori, Allah, kawan si batu api ni pula kenapa bahagi naik motor? Kan kita jadi makin stres kalau dapat kawan macam tu. Jawapannya kerana ajal. COVID itu makhluk, tak boleh mematikan makhluk lain. Yang mematikan tetap Al-Khaliq. Jadi iman kita Masya Allah. Kita tahu ajal dia sampai dengan cara begitu. Jadi Muslimat, jangan sampai kita tersilap dalam mencampakkan sesuatu kebaikan dalam hati. Ajal dia sampai, ya Allah. Aku suka tak suka Allah bagi pinjam saat ni. Lalu Allah ciptakan virus ini sebagai asbab. Lori yang langgar motor anak tu sebagai asbab. Kalau tak pun, mati yang tengah dalam tidur tu pun orang bercakap juga, betul tak Muslimat? Orang, Ustazah, sihat-sihat mati dia Ustazah. Ya Kak, sebab syarat mati tak perlu tua. Syarat mati tak perlu kena COVID. Syarat mati tak perlu kena langgar lori. Syarat mati tak perlu sakit. Syarat mati kita yang sedang hidup ini wajib untuk mati. So saat kita buat persiapan ini Muslimat, bagaimana hubungan rapat kita dengan Allah. Tengok dan mendapat syurga yang bidangnya seluas segala langit dan bumi yang disediakan bagi orang yang bertakwa. Cuba hafal sungguh-sungguh. Kalau tak hafal seluruh ayat ini, hafal kalimah muttaqin. Sebut Muslimat. Bila baca Quran, ibu-ibu yang dirahmati Allah, jumpa kalimah muttaqin, cuba selit di hati, ya Allah, hidupkan aku dengan takwa, matikan aku di kalangan orang-orang yang bertakwa. Cukup dah. Jumpa kalimah amanu, aku nak hidup dengan iman, mati dengan iman, bangkit kelak di mahsyar bersama orang beriman, masuk ke syurga dengan orang-orang beriman. Sebab tanpa sebesar zarah iman, tidak ada tersenarai namamu di dalam syurga. Faham ya Muslimat dirahmati Allah? Kita jahil, tak faham bahasa Arab, tapi jumpa kata-kata kunci yang demikian Muslimat. Mulut mengaji, hati berdoa. Barulah kita terasa roh itu hidup, hati kita hidup bersama jasad yang beramal. Dalam kitab Penawar Bagi Hati yang saya bawa di Masjid Ibn Abbas semalam, Muslimat, dia versi lain, tulisan ulama kita hebat kan. Ada satu tajuk bab ke-8, Muslimat dirahmati Allah, taubat lahir dan batin. Kita menangis baca bab tu. Kerana apa Ustazah? Alhamdulillah, dulu saya tak pakai tudung, sekarang saya dah pakai tudung. Yes, anda sudah bertaubat. Ustazah, dulu saya tak solat, tapi sekarang saya dah solat. Alhamdulillah, resah hati kalau tak solat. Tapi sikap, akhlak kita Muslimat, bolehkah kita jadi pohon yang rendang, yang bawahnya orang boleh bernaung, yang buahnya boleh dimakan oleh orang lain? Kerana kata Nabi, manusia terbaik adalah yang memberi manfaat kepada orang lain.
Maksudnya muslimat, tudung pakai, solat buat, tapi kerana apa? Masih biadab dengan Allah. Minta maaf. Kerana apa muslimat? Ni ustazah, kalau tak ada saya, masjid ni tak siap macam ni lah. Kadang tak cakap di lisan, tapi hatinya tengah sujud di kapet yang empuk, cantik, baru. Duit kita 50,000 pam dekat masjid beli kapet baru. Setan punya cara nak menyelinap muslimat. Kita dulu cakap dengan pengurusi masjid, ikhlas ni 50,000, jangan cerita kat siapa-siapa. Faham muslimat? Dan orang yang bercerita tentang sedekahnya, tak semestinya dia tidak ikhlas. Sebab tu dalam ayat sedekah, sembunyikan itu baik, menceritakan juga baik. Tapi dalam hati hanya Allah yang tahu. Bila menceritakan boleh dicontohi oleh orang lain, itu sangat baik. Faham ya muslimat? Jadi bila dia sujud, dia dah ikhlas sungguh. Tiba-tiba dalam sujud dia kata, "Hui, kalau kapet lama dulu memang tak tenggelam macam ni lah dahi." Muslimat, kalaulah tak ada duit aku, setan akan menjerit, "Yes, saat ini aku menang. Masa kau ikhlas sungguh-sungguh dulu aku terpelanting jauh. Tapi setelah 5 tahun kau pakai kapet ni datang sembahyang balik dekat masjid ni, kau kata ni lah duit aku dulu." Setan ni dia tak pernah jemu. After 5 tahun, 10 tahun dia boleh batalkan balik. La tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Jangan batalkan pahala sedekah kamu dengan menyakiti dan mengungkit-ngungkit. Muslimat dirahmati Allah. Tuhan, takutnya kita itu sebab kita rasa kita dah bertaubat, tapi sebenarnya belum lagi. Baru taubat dari segi lahir. Tak pakai tudung, solat lahir. Tapi batinnya belum bertaubat. Ini duduk dalam kitab Penawar Bagi Hati yang saya bacakan semalam. So semua orang respon muslimat, "Ya Allah ustazah, terasanya." Tak apa kak, sebelum akak terasa, saya dah terasa dulu. Jadi tak aci terasa sorang-sorang. Quran ni macam ni. Sebab kita nak masuk syurga Allah yang sangat luas. Okey ya muslimat, tak habis lagi ni. Tapi pergi nombor, menggembirakan ibu bapa, ujian orang tua adalah ujian buat kita. Saya pergi 2 bab terus, bab orang tua. Tadi saya dah sentuh sikit. Ibu-ibu dirahmati Allah, andai di dunia ini kita terasa beban dengan bersusah payah, ada giliran nak menjaga orang tua kat kampung, dia buat degil dia, ustazah duk sorang-sorang, kami duk kata mailah duk KL. Biasa muslimat. Sebab mereka nak hidup, kalau boleh nak mati dalam rumah yang itu. Faham? Muslimat, bapak saya umur 84 tahun. Adik-beradik duk sebut, "Jomlah pak, bukan jauh pun kat Jalan Ipoh, mentang-mentang rumah flat PPR bapak tak nak datang." "Dak lah, aku nak mati dalam rumah ni atau dalam masjid saja. Kan kalau aku pergi rumah kau, kalau mati, pak tak boleh cakap macam tu, nanti anak-anak kata macam mana." "Dak, aku nak mati dalam rumah ni, aku nak mati dalam rumah ni atau dalam masjid." Semua tak betul. Mana ada, aku hidup dah 84 tahun dah ni. Aku nak pergi masjid tadi kena tutup. Dia kata ada corona apa entah. Tu masa mula-mula 18 hari bulan 3 tu. Masya Allah muslimat. Tapi hikmah faham, duk tengok hari-hari kat TV segala. Masa baru ni Raya Haji, saya pun cakap, kita buat kenduri adik-beradik, buat korban, beli seekor kambing kat rumah. Last muslimat dia kata, "Apa tak payahlah nanti kalau ada yang datang bawa virus." Faham pula. Hari tu marah orang masjid, kenapa tutup masjid? Rupanya bila dah faham, mudah nak disampaikan. Muslimat. Sebab tu ilmu ni sangat Masya Allah. Jadi ibu-ibu yang mendakwa cinta majlis ilmu, tolong berterima kasih dengan adik-beradik lain kalau mereka membebankan orang tua tu kepada kita. Kalau boleh minta. Ingatkan suami kita, "Abang, setiap minggu balik rumah saya. Jom kita balik rumah abang pula." Suami kata, "Mak abang kan ada duit pencen tiap bulan. Mak abang kan duduk dengan adik bongsu. Buat apa kita pergi ziarah? Ziarah mak awak je lah." Muslimat, jangan kata yes. Jangan gitu. Ini pelik sungguh isteri cemburu dengan mak mertuanya. Isteri yang cemburu dengan ibu mertuanya kerana suami kita jap-jap telefon, jap-jap hantar duit. Kamu punya hati yang sakit. Faham ya muslimat? Tak payah tuding orang lain. Sebab ramai yang mengadu pada ustazah, akhirnya dia balik, "Ingatkan saya menang, rupanya ustazah menangkan suami saya." Sebab muslimat, buruk mana pun mak mertua kita, suami tu nak masuk syurga kena melangkah restu mak ayah dulu. Masya Allah, reda Allah terletak pada reda ibu dan ayahnya.
Kita orang perempuan, kalau dihalang oleh suami untuk menziarahi mak ayah kita, suami kita berdosa. Tak payah balas. Saya tak masak satu hari ni Ustazah, padan muka dia. Siapa suruh nak balik kampung tak bagi? Kak, sebenarnya bukan suami yang padan muka Kak. Habis tu saya nak ziarah mak saya, dia tak bagi Ustazah. Dekat mak dia tiap-tiap minggu balik. Muslimat dirahmati Allah, halu adik-adik lain. Kau tahu kan aku nak cakap pun serba salah, laki aku juga. Ni aku nak kirim dekat mak, tolong sampaikan. Telefon mak, mak fahamkan mak, minta maaf ya mak ya. Dah postkan adik dah. Tapi minggu ni tak boleh balik lagi. Jangan putuskan. Muslimat, doa lembutkan hati suami. Saya tak pernah halang abang nak balik rumah abang. Ya, saya syurga nombor 1 adalah abang. Tapi bang, kalau kita tak buat kebaikan, sari'u ila maghfirah, apa pengampunan Allah, kita buat kebaikan demi kebaikan. Tak rugi abang pun buat baik dengan mak saya. Kan saya cuba paksa pujuk hati saya untuk baik dengan mak abang. Muslimat dirahmati Allah, perdamaian ini insya-Allah akan memberikan keuntungan. Tapi kalau kita kata mak mentua saya tu memang perangai dulu kini selamanya macam tu Ustazah, takkan menang sampai bila-bila muslimat. Takkan menang sebab kita tak boleh ubah perangai mak mentua kita. Kita tak boleh ubah perangai mak kita. Saya tak ingat saya dah cerita ke belum, muslimat. Saya buat slot motivasi pagi di IKIM seminggu lepas mak saya meninggal. Dah jadualnya begitu, mereka susun kan. Saya cakap slot motivasi pagi ni penerbit nak kita menceriakan orang yang mendengar. Tapi mood saya ni, mak saya baru seminggu meninggal. Macam mana Ustazah nak bercakap menceriakan? Ustazah tak boleh bercakap benda yang tak datang dari hati. Ustazah nak cakap, nak share apa? So Ustazah nak cakap pasal apa? Boleh tak seminggu ni Ustazah nak cakap pasal ibu? Pasal ibu je muslimat. So orang respon, Ustazah saya menangis. Ustazah, kami nak orang pergi pejabat dengar pagi-pagi ceria, bukan menangis. Muslimat dirahmati Allah, apa maksud Ustazah? Kita kongsi tentang buatlah baik pada ibu sementara ada. Bila dah tak ada nanti kita akan rasa nak korek kubur dia. Tiap bulan nak bagi duit gaji kita pada mak, zero. Tak ada makna apa muslimat. Tapi orang berilmu dia tak pernah rugi. Ustazah, dulu saya anak derhaka, adik-beradik 5 orang. Mak saya biasa menangis kerana saya. Saya cemburu dulu mak saya sebut nama abang, nama kakak saya. Saya ni Ustazah keluar rumah lah macam-macam, saya berdosa. Sekarang setelah mak saya tak ada, ayah saya tak ada, saya insaf. Macam ni rupanya ya Ustazah, anak saya kecil lagi, dia tak dengar cakap saya pun saya kecil hati. Bayangkan mak saya dulu, Allahu Akbar. Saya dah terlambat. Tak ada istilah terlambat selagi mana kamu hidup. Ya ke Ustazah? Ya, tapi saya tak boleh hantar duit kat kubur mak saya. Ada banyak program-program wakaf atas nama mak ayah kamu. Muslimat, bila Allah nak pilih, doanya saban waktu. Terima kasih Ustazah, sekarang saya nak tuang air, nak bagi sedekah sebotol air mineral. Ya Allah, kalau ada pahala untuk aku sampaikan pada mak ayah aku. Kita duduk dalam kebaikannya. Ya Allah, dulu mak bising suruh aku pergi masjid tapi aku tak pergi. Ini benda baik di sisimu, sampaikan pada mak ayah aku. Sebab tu setiap awal kuliah saya akan mulakan dengan Fatihah. Fatihah ini untuk apa muslimat? Yang mati didoakan, yang hidup juga didoakan. Ini kebaikan. So Ustazah Zai cemburu dengan anak yang mendakwa dulu derhaka, hari ini datang. Saya kata untungnya mak kamu. Tahu Ustazah, mak saya rugi dapat anak macam saya. Untung sekarang dia dah mati, sejuk barzakh dia. Ya Rab, ini pahala yang mana yang mengalir sejuk barzakh aku? Anak yang dulu engkau kata tak guna tu, sekarang ni insafnya mengatasi anak yang dulu engkau julang puji. Faham muslimat? Jangan tersilap dalam doa kepada anak-anak. Yang kita doa, cikgu, yang anak saya ni memang macam ni, kalau kat rumah baiklah cikgu. Ibu, saat itu kita sedang berdoa, kita tak sedar. Cikgu kata puan, anak puan ni jadi tokoh pelajar bagus. Ya, kalau kat rumah pun dia bukan macam adik dia. Kalau adik dia tu tak guna langsung lah cikgu. Ibu tak sedar saat itu kita sedang berdoa. Faham ibu? Jadi sebenarnya kita sedang zalim pada diri kita sendiri. Kita tidak adil kepada anak-anak yang menumpang dalam rahim kita. Jadi saat kita mati, Allah nak bagi pahala bahawa kita mengandung 9 bulan 10 hari ini adalah ibadah mulia. Sebab tu saya kata ibu-ibu yang mengandung anda dimuliakan Allah. Dalam rahimmu umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jangan hinakan diri kamu. Hina macam mana ibu? Pakaiannya ya Allah nak bagi tahu orang dah 9 bulan.
jadi dibulatkan perutnya, anda berdosa di sisi Allah. Cubalah jadi macam Allah. Ustazah Asma Harun mengandung orang tak tahu, tiba-tiba bersalin. Ya Allah, bila mengandung Ustazah? Sama je bajunya. Kan muslimat? Jadi minta maaf saya sebut, anda sedang menghinakan diri anda. Mulia dalam rahim tu. Allah tumpangkan. Wanita-wanita ini minta maaf, bahasanya adalah kilang kepada Allah mencipta manusia. Muslimat, ciptaan itu tetap milik Allah, tapi ditumpangkan dalam rahim kamu. Bukankah itu satu kemuliaan? Lalu jangan hinakan diri berbuat dosa saat mengandung. Okey? Jadi perkara ini banyak orang terlepas pandang. Jadi anak-anak yang dulunya tak memberi manfaat pada kita, nampak macam begitu, bila diberi agama, ilmu, Allah campak hidayah, doanya, pahala yang dia buat mengalir pada ibu ayah. Sebab tu Ustazah Zai selalu sebut, ibu-ibu bertuah, bukan bertuah je, berjebat, berlekir, berlekiu, semua ada. Sebab apa? Sebab pernah mengandung. Habis tu Ustazah Zai tu tak redha ke tak pernah mengandung? Ini bagi yang belum tahu. Jangan tak redha dengan apa yang Allah bagi. Sebab syarat bahagia itu adalah syukur dan redha. Syukur ya Allah, kalau ada anak agaknya Kak Wah tak datang, anak demam masuk hospital. Contoh macam itulah muslimat. Itu antara kebaikan yang kita nampak. Kalau ada anak agaknya tak jadi, Darul Fawwas tu pusat pengajian Quran, rumah penuh dengan anak 3-4 orang, tak jadilah pusat pengajian Quran. Jadi saya tak nak rasa rugi, benakan anak-anak orang lain dengan Quran. Tahfiz di Darul Fawwas Kertih, anak-anak asnaf yang tak nak pergi sekolah. Kami buat 3 tahun muslimat, bodoh-bodoh, minta maaf, mak dia yang cakap tak nak pergi sekolah Ustazah, yang ni bodoh sungguh. Tapi dia nak tak duduk asrama hafal Quran? Nak. 3 tahun, kalau orang lain yang bijak boleh khatam 30 juzuk, dia pun dapat dah berbelas-belas juzuk. Subhanallah muslimat. Bina anak orang lain dengan agama. Kerana ini bahasa Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Aisyah. Wahai Aisyah, pandanglah seluruh anak-anak di Madinah sebagai anak-anakmu. Ibu-ibu, kalau anak kita bukan ustaz, bukan ustazah, bukan hafiz, bukan hafizah, bukan bermakna anak-anak kita tak baik. Mereka khidmat sebagai doktor, mereka ada manfaat pada masyarakat sebagai lawyer, segala. Hatta mereka tukang angkut sampah, mereka bermanfaat. Tapi muslimat dirahmati Allah, bagi tahu kepada mereka harus dengan iman. Bila orang dengan iman ni, maka kita tak boleh kecilkan balik anak masuk dalam perut, tak jadikan doktor, jadikan al-hafiz. Kak, bukan semua al-hafiz ke syurga. Minta maaf sebut. Muslimat. Jadi hari ni orang nak ziarah madrasah tahfiz. Hari ni PKP, kami buat projek muslimat, cari anak-anak ustaz-ustazah yang tak mengajar sepanjang PKP, yuran tertangguh, tak boleh balik ke asrama. Sebab mereka tetap kena bayar yuran 3/4. Muslimat duit makan je potong, pengurusan semuanya kena. Jadi ustazah, anak tak boleh masuk asrama sebab 4 bulan tak bayar yuran. Ya Allah ustaz, kenapa buat senyap je? Mereka tak minta duit muslimat. Tanda iman ni tidak meminta-minta. Tapi kita tanya, ustaz, 3 bulan tak mengajar, anak masuk tahfiz macam mana? Itulah yang patah balik ni ustazah, sebab tak bayar yuran. Allah, kami bantu insya-Allah. Cari, kerana sifat Nabi dalam bersedekah bukan tunggu orang minta, tetapi tunggu Nabi SAW mendatangi mereka, tanya. Muslimat dirahmati Allah. Baik. Okey ke KO? Kengantuk belaka dah. Tak maaf ya. Jadi sebab itulah kena buat juga dekat APAK nanti satu-satu. Okey muslimat. Setia pada pasangan. Muslimat dirahmati Allah, si bidadari di pintu Firdausi. Muslimat, ketika nak pergi haji tu, dia dengan bapaknya. Lalu suami hantar di Kelana Jaya. Dulu-dulu kan Kelana Jaya naik bas terus ke KLIA. Masya Allah. Dia hantar mesej dekat isteri, abang follow belakang bas, anak-anak semua hantar dekat adik balik rumah adik. Dah kenapa abang follow belakang bas? Tak tahulah rasa hati ni, tak nampak muka, nampak bas yang bawa awak pun jadilah. Sweet ke tak sweet muslimat? Itulah. Kita pernah rasa tak macam tu? Senyap pula. Kita pernah rasa belaka zaman kita bercinta dulu muslimat. Ustazah, pakcik engkau dulu askar ustazah. Tak sabar tu. Hari-hari cik pergi kedai runcit. Buat apa cik? Mak ada benda nak beli tak? Sebab tengok bumbung rumahnya pun jadilah kalau tak tengok orang. Begitu rupanya cinta.
tahi kucing rasa coklat. Macam itulah muslimat. Jadi yang saya cemburu dengan suami bidadari di pintu Firdausi sampai ke akhir hayatnya ada cinta dalam hati suami. Faham muslimat? Bila ada cinta dalam hati suami, kita hidup atau kita mati, suami redha pada kita. Kita takut di hati suami terpaksa jadi suami kita. Faham ke faham ni? Terpaksa ustazah, ya Allah, dia punya laser mulut, kita baru buka, belum keluar perkataan lagi, dia dah abang tu. Muslimat. Jadi kita nak sebutkan Tuhan, kita cek. Sebab tu tiap malam, bang, salah saya apa je hari ni, kalau saya tak bangkit esok pagi kejutkan abang subuh, abang redha tak? Muslimat, kalau berjauhan, kalau rasa nak outstation mana-mana bang, kalau abang tak balik ataupun saya yang tunggu kat rumah ni mati, agak-agak abang redha tak pada saya? Kadang-kadang suami naik muak, redha dah cakap 1,000,000 kali dah, saya tanya je. Muslimat, kita boleh baca reaksi bahasa tubuh suami kita kalau dah 30 tahun, 20 tahun. Dia punya sebut redha tu kita, terasanya sebab semalam tengking dia ke? Mana? Buatlah kita cari kesuitan itu sebelum dia, muslimat dirahmati Allah, mencari sweetie-sweetie yang lain. Sekian dimaklumkan. Faham ke tidak ni? Jadi muslimat dirahmati Allah, setia pada pasangan. Setia ni, ingat 20 tahun dulu kita bercinta dengan 9 tahun orang tu yang kita bertunang dah dengan dia. Tapi Allah kata bukan jodoh. Ustazah, saya nikah dengan orang yang saya tak bercinta. Habis tu sekarang cucu berapa orang cik? 38 dah ustazah. Masya Allah, ini perkahwinan yang barakah. Sebab takkan berlaku pernikahan tanpa izin Allah. Maka dulu kita kena kahwin paksa ke, kita tak cinta ke muslimat, itu yang terbaik di sisi Allah untuk kita. Kalau tidak, Allah akan batalkan perkahwinan itu. Kena faham, kena yakin benda ni. So yang suami begitu tu sendiri ingat muslimat, yang begitu itu adalah anugerah Allah untuk kita. So kita perbaiki. Nak tukar yang lain memang susah. Lagi-lagi kita orang perempuan. Bahaya juga nak cakap ni sebab ada beberapa orang lelaki di sini. Bahaya juga. Okey, baik, tak payah sambunglah sebab bahaya kan. Kita sambung, memberi manfaat kepada orang lain. Sayangi adik-beradik, kasihi anak murid, berbuat baik dengan rakan taulan, menjadi jiran tetangga yang baik. Yang ni memang di mana-mana saya pergi laju. Makna nak bina semua ini bermula dengan kita. Faham ya muslimat? Bermula dengan kita. Apa kata bidadari di pintu Firdausi kepada adik-adiknya? Kalau dapat susah masalah apa, tolong jangan cerita kat mak ayah dulu. Oh, muslimat menangis kita dengar bahasa dia ni. Adik-adik dia cerita, kami rindu Kak Long. Sebab dia kata Kak Long bila kami ada masalah tak bagi cerita mak ayah. Mak ayah dah banyak susah daripada mengandung, susukan kita. Muslimat besarkan kita, jual tanah, kita nak sambung belajar. Susah dah mak ayah. Kalau ada apa masalah, cerita dengan Kak Long dulu. Kalau Kak Long boleh bantu, Kak Long bantu. Jangan susahkan mak ayah. Allah, kami rindu. Sebab tu mak ayah dia mengiyakan. Daripada zaman sekolah lagi, duduk asrama, nak balik, ayah singgah sekejap kedai runcit boleh. Nak buat apa, ada baki duit sikit nak beli oleh-oleh ke adik-adik. Masya Allah. Pergi mana takkan lupa adik-beradik dia, walaupun ada di kalangannya pernah menyakitkan. Faham muslimat dirahmati Allah? Sebab dia bukan tanya apa yang adik-beradik bagi pada dia, tapi dia nak cerita ke Allah apa yang dia telah bagi kepada adik-beradik, kepada jiran tetangga. Bila kita tunggu orang beri pada kita, kita penat. Tapi berhenti daripada penat itu dengan kita memberi dan terus memberi. Faham ya muslimat? Baik, itu untuk dengan makhluk bernama manusia. Hubungan dengan makhluk lain, pokok-pokok yang kita jirus muslimat, berzikir hari-hari. Dalilnya apa? Allah Subhanahu Wa Taala contohkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika matinya seorang anak Adam, dipacakkan apa pohon. Apa kata Nabi? Kerana apa buat macam ni ya Rasulullah? Pohon ini berzikir pada Allah. Mewakili semua tumbuhan bernama pokok-pokok atas muka bumi Allah, semua berzikir. Jadi kamu yang sedang menyiram pokok, kenapa pokok orang tu jadi bang pokok kita macam tak jadi? Dia pakai apa tu? Yelah orang kaya, mestilah baja mahal. Muslimat, pokok kata, aku yang berakal atau orang ni yang berakal. Maksud, dia tak berhenti berzikir.
Tapi orang yang menyiram konon memberi kehidupan kepada dia itu lupa berzikir. Sebab itu penangan ghaddul basar, tahan pandangan sangat penting. Tengok pokok orang menjadi, pokok kita tak menjadi, jadi dosa. Tengok orang tukar kereta lagi, jadi dosa. Masuk rumah orang, you beli kat mana ni? Jadi dosa. Bang, dia bukan kerja gaji besar, tapi kapet dia tenggelam kaki. Setelah kita, tapi kalau kita tak nampak semua itu muslimat, tak ada benda nak cerita pasal orang. Sibuk cerita pasal diri kita. Ini makhluk lain. Mudahkan urusan orang lain. Tunaikan hajat saudara kita. Zikrullah tiap helaan nafas. Buat baik walau sebesar zarah. Buat yang Allah suka, Nabi suka. Hak ni saya tulis dah PKP. Nak tutup buku ni. Redha atas setiap takdirnya. Yang atas tadi semua saya tulis lama dah muslimat. Hubungan adik-beradik semua saya tulis lama dah. Nak touch up buku ni, saya buat 2 perkara di bawah. Buat yang Allah suka, Nabi suka, redha atas setiap takdirnya. Hari ni kita tutup majlis ilmu. Jom kita bercakap-cakap dengan Allah ketika kita melafaz kalimah Ya Allah. Oleh muslimat. Sebab semua benda kita pulangkan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Daripada Allah datang, kepada Allah kembali. Suami yang begitu, anak-anak yang begini, takdir Allah yang begitu, semua dari Allah. Bila diuji ibu-ibu dirahmati Allah, dapatkan pahala sabrun jamil. Apa itu? Sabar yang cantik, sabar yang indah. Sabar yang indah bukan hari ni diuji, minggu depan kita sabar. Kawan-kawan datang ziarah, hebatnya engkau boleh sabar dengan ujian. Sabar yang indah, sabrun jamil, saat dihentak dengan ujian, saat itu ya Allah, takkan berlaku benda ni walaupun aku tak suka tanpa izin engkau. Kembalikan Allah dulu. Faqaddara wa hada. Allah yang bagi takdir, Allah jamin hada, aku akan tunjukkan jalan keluar. Tapi kalau dapat ujian cari makhluk dulu, tak bergantung kepada Allah, kamu nampak sulit. Cari Allah dulu. Hatta ada ulama' mengata dapat ujian ni melalui WhatsApp, sedih menangis, wuduk cepat, solat sunat 2 rakaat, sujud lama dengan Allah. Engkau saja ya Allah tempat aku berpaut. Tolong muslimat, sebab ujian takkan habis lagi kita hidup. Macam mana teruk nak mengadu pada siapa pun, ustazah sampai bila? Jawapan ustazah, sampai mati ke? Letihlah saya kalau sampai mati. Sebab memang begitu. Kita hidup ni memang dihiasi, disulami dengan ujian. Cara Allah nak tingkatkan darjat. Al-Fadilah Ustazah Hafizah dalam kuliah PKP pernah bagi tajuk ceramah online dia, La ilaha illallah. Saya kata, Kak Cik nak cakap pasal apa ni La ilaha illallah tajuk dia? Faham muslimat? Rupanya sampai kita tak ada apa dah nak kekuatan nak berpaut, banyakkan la ilaha illallah. Roh ini yang saya nak dapat. Kita sebut ya Allah berulang kali, mengadu merintih dengan Allah, sebab ini majlis ilmu. Allah Maha mendengar. Allah Maha mengetahui apa rasa di hati kita. Boleh ibu-ibu dirahmati Allah? Jadi saya tak tutup dengan doa dah. Doa masing-masing dalam hati ketika kita menyeru namanya. 1, mula. Ya Allah, 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 ya Allah,
ya Allah, ya Allah. Alhamdulillah. Saya minta maaf zahir batin. Jujurnya saya tak puas muslimat berkongsi, tapi insya-Allah ada rezeki di lain waktu, sebab hari ini pun saya pinjam waktu Masjid Al-Mardiyah Taman Melawati sebab depa setiap minggu, tapi minggu bulan ni ada 5 kali Selasa, saya ambil hari ini untuk dipindahkan ke Al-Falah. Jadi semoga mereka yang berlapang dada juga dapat manfaat daripada pertemuan kita hari ini. Okay? Terima kasih banyak-banyak. Saya sayang semua yang kita bertemu hari ini kerana Allah. Muslimat di luar sana jajah menguruskan, ada buku angan-angan ke Firdausi dan ada juga buku dakwah penuh ukhuwah. Al-Fadilah Al-Marhumah Ustazah Syadia Abbas yang pernah duduk di meja ini satu ketika dulu, muslimat dalam PKP kami menangisi kematiannya. Saya kata jangan duk menangis sokmo tanpa apa-apa pun. Ni ada atas meja. Ustazah Syadia Abbas tengah-tengah ni wajahnya. Jadi kami tulis, saya percaya Ustazah Isfadia, Ustazah siapa lagi yang ada dalam ni 22 asatizah menulis pun dah ada bawa buku ni ke sini. Jadi kalau dah dapatkan tak mengapa, tapi kalau ada nak dapatkan buat hadiah hari ini untuk 2 angan-angan ke Firdausi dan dakwah penuh ukhuwah boleh dapatkan dengan RM40 sahaja. Kalau beli satu-satu harga lain. Okay, terima kasih banyak. Sayang semua kerana Allah. Rasa nak muah-muah peluk-peluk semua tapi cannot. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.